Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Alhamdulillah kita dah masuk pada minggu ke-5 PKP. Empat background belakang mu'alim ni bukan gambar sekitar Melaka. Kamu semua dah lama dah kan nak keluar rumah, so dah rindu kan nak tengok suasana dekat luar rumah, betul? So dalam masa yang sama ni sambil-sambil kita belajar, kamu pun boleh tengok suasana negeri Melaka yang dah lama kamu tak tengok dah kan. Okey, insya-Allah. Okey. Untuk hari ini cikgu akan masuk pada topik, iaitu topik kata bilangan. Okey. So standard pembelajaran kita pada hari ini adalah memahami dan menggunakan kata bilangan dengan betul dalam pelbagai situasi. Okey. Dan kita punya objektif pembelajaran, apa yang kita nak capai pada hari ini, insya-Allah. Yang pertama, kita nak memahami maksud kata bilangan. Okey. Yang kedua, menyenaraikan 4 daripada 6 jenis kata bilangan beserta contoh. Okey. Maksudnya dia ada 6 jenis kata bilangan yang perlu kamu tahu. Kalau hari ini kamu dapat 4, dah cukup baik dah. Dan yang ketiga, menggunakan kata bilangan yang betul dalam pelbagai situasi. Okey. Okey, cikgu teruskan. Kita pergi terus kepada maksud kata bilangan. Okey, kata bilangan ni ialah kata yang menyatakan bilangan atau urutan. Menyatakan bilangan atau urutan. Okey, terdapat 6 jenis, iaitu kata bilangan tentu, kata bilangan tak tentu, kata bilangan himpunan, kata bilangan pisahan, kata bilangan pecahan, kata bilangan tingkat. Okay, kita pergi satu persatu untuk kamu lebih memahami apa maksud jenis-jenis kata bilangan ini. Okey. Yang pertama ialah kata bilangan tentu. Okay, kata bilangan tentu ni ialah kata yang menyatakan bilangan yang tentu seperti 1, 100, 1000 dan 2 juta. Maksudnya dia dah tentukan dah apa bilangan dia. 1 lah, 100 lah, kan? 1000 dia dah tentukan. Mudah itu maksudnya kata bilangan tentu. Dia dah tentukan dah bilangan dia. Yang kedua, kata bilangan tak tentu. Kata bilangan tak tentu ni ialah kata yang digunakan untuk menyatakan bilangan yang tidak tentu seperti beberapa, sebahagian, semua, seluruh, segala, segelintir, segenap, sebilangan, sekalian, para, berbagai-bagai. Itu maksudnya dia tak tentu. Beberapa tu tak tentulah, kita tak tahu berapa banyak kan. Segelintir pun tak semua kan. Okey. Seterusnya kita pergi pada yang ketiga, kata bilangan himpunan. Maksud kata bilangan himpunan digunakan untuk menyatakan sesuatu secara himpunan. Kata bilangan tersebut adalah seperti berpuluh-puluh, beratus-ratus dan ketiga-tiga. Jadi dah himpunkan. Okay. Seterusnya yang keempat, kata bilangan pisahan ialah kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu secara satu persatu atau berasingan. Hanya ada 2 kata bilangan pisahan, iaitu masing-masing dan setiap ataupun tiap-tiap. Okey. Dan yang kelima, kata bilangan pecahan. Kata bilangan pecahan ialah kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang berupa pecahan seperti 2/3, 1/4 dan setengah. Okay. Dan yang terakhir sekali adalah kata bilangan tingkat. Kata bilangan tingkat ialah kata yang menyatakan urutan atau giliran seperti pertama, kedua, ke-10 dan ke-100. Menyatakan urutan. Okey. Cikgu harap kamu dapat sekurang-kurangnya 4 yang kamu boleh hafal lah untuk hari ini. Dia ada 6. Seperti yang cikgu dah terangkan kamu, ada 6. Kalau kamu dapat 4 pun dah bagus kan. Yang pertama tadi kata bilangan tentu, kata bilangan tak tentu, kata bilangan himpunan, kata bilangan pisahan, kata bilangan pecahan dan kata bilangan tingkat. Okey. Okey, sebelum
kita pergi kepada latihan to be kamu. Kita tengok dulu. Ini yang biasa soalan yang keluar dalam dalam peperiksaan lah. Tahun ni tak ada UPSR lah kan, tapi tak ada assessment ataupun ada kerja yang perlu kamu buat nanti. Mungkin akan ada topik-topik yang ni, topik-topik yang kita dah belajar ni mungkin akan diuji juga. Okey, kita akan tengok seterusnya, iaitu biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Ini kita kena tengok perkataan yang biasa kita gunakan tapi sebenarnya salah. Okey, yang pertama kita tengok ayat yang pertama ni. Okey, ayat yang pertama ni, setengah orang tidak suka makan lauk pauk yang pedas dan berminyak. Okey, tengok. Yang pada ayat yang pertama ni, apa yang salah kat ayat ni? Setengah orang. Okay. Nampak kat situ pun dah pelik. Okay. Sepatutnya apa? Sepatutnya adalah setengah orang tidak suka makan lauk pauk yang pedas dan berminyak. Okay. Maksudnya dia yang betulnya adalah setengah. Ataupun sesetengah. Dia tak boleh setengah orang. Maksudnya setengah orang tu macam dia dah belah orang tu pula kan. So tak betul lah. So yang betulnya adalah setengah-setengah. Okay, ini yang betul. Ini yang biasa kesalahan yang dilakukan oleh murid bila jawab soalan. Dia rasa macam betul, punya salah. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Okay, tiap hari Minggu Amiruddin dan Faza pergi menjala ikan di sungai Bidul. Dah agak, apa kesalahan pada ayat ini? Okey, kesalahannya adalah pada tiap. Dia tak ada tiap hari. Okey, sepatutnya tiap-tiap hari Minggu Amiruddin dan Faza pergi menjala ikan di sungai Bidul. Dia kena tiap-tiap ataupun setiap hari Minggu. Dia tak boleh tiap hari. Tak ada tiap. Tiap dia mesti kata ganda ataupun setiap. Okey, yang betul lah. Okay, kita tengok pada contoh yang ketiga. Kos sara diri untuk kelima anaknya yang masih bersekolah agak tinggi. Okay. Kesalahannya di kelima. Yang betulnya adalah kos sara diri untuk kelima-lima anaknya yang masih bersekolah agak tinggi. Okay. Seterusnya, para pegawai pendidikan daerah Hilir Perak sedang bermesyuarat. Para pegawai pendidikan daerah Hilir. Para pegawai. Betul ke salah tu? Ini pun kita dah jelaskan banyak kali dalam kelas kan. Bila dah ada para, dia tak boleh gandakan kataan para tu. So para tu dia satu perkataan saja. Para pegawai pendidikan, yang betulnya para pegawai pendidikan daerah Hilir Perak sedang bermesyuarat. Okay, yang kelima, berbagai ragam manusia dapat kita lihat semasa konsert senario malam tadi. Ingat senario? Kenal tak? Mungkin kamu tak kenal kot. Zaman kamu. Sekarang zaman kamu zaman sepatu. Betul? So zaman senario zaman cikgu dulu. Tahun lebih tahun 90-an. Yang sepatutnya dia bukan berbagai ragam. Dia berbagai-bagai ragam manusia dapat kita lihat semasa konsert senario malam tadi. Ataupun pelbagai ragam. Dia tak boleh berbagai saja. Berbagai ataupun pelbagai ragam. Maksudnya banyaklah, menunjukkan banyak. Okey. Di contoh yang ke-6, biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Okay. Tambang teksi dari Hospital Teluk Intan ke Kampung Gajah ialah RM5.5. Macam pelik. Apa yang pelik kat situ? RM5.5. So ayat tu tak betul. Disalah guna kata bilangan. Yang sepatutnya ayatnya perlu jadi macam ni. Tambang teksi dari Hospital Teluk Intan ke Kampung Gajah ialah RM5.5. Okay, RM5.5. Dia bukan RM5.5. Ada RM5.5.
Okey. Kemudian pada contoh yang ketujuh, dua burung merpati putih yang jinak itu hinggap di tangan tuannya. Dua burung. Sepatutnya apa? Sepatutnya dua ekor burung. Dua ekor. Ekor tu menunjukkan burung tu punya penjodoh bilangan dia. Penjodoh bilangannya adalah ekor. Dua ekor burung merpati putih yang jinak itu hinggap di tangan tuannya. Dia tak boleh tulis dua burung merpati. Dia kena ada penjodoh bilangannya, dua ekor burung. Okey, yang ke-8, contoh yang ke-8, biasa kesalahan yang dilakukan. Semua orang penonton nasyid menyaksikan konsert Siti Nurhaliza malam tadi. Semua orang penonton. Kenapa ayat ni salah? Apa yang salah dia? Kita tengok. Sepatutnya ayat yang betulnya adalah semua penonton asyik menyaksikan konsert Siti Nurhaliza malam tadi. Semua penonton, bukan semua orang. Sebab apa? Penonton tu dah kata nama am. Tak perlu letak lagi orang. Orang tu adalah penonton lah. Penonton tu adalah orang. Jadi kamu perlu letak semua penonton sahaja. Tak perlu semua orang penonton. Dia tak perlu lagi letak dia punya penjodoh bilangan orang. Sebab penonton tu dah menunjukkan kata nama am. Okey. Kemudian yang ke-9, ayatnya berbunyi, beberapa kereta ditahan oleh polis kerana melakukan kesalahan lalu lintas. Nampak macam betul kan ayat ni? Agak-agak kat mana kesalahan ayat ni? Sepatutnya beberapa buah kereta ditahan oleh polis kerana melakukan kesalahan lalu lintas. Okey? Kereta punya penjodoh bilangannya adalah buah. Beberapa buah kereta. Tengok seterusnya. Ayat yang seterusnya adalah kedua belah pihak yang bertelagak itu akhirnya berdamai di meja perundingan. So ayatnya salah di mana? So di kata bilangan kedua. Sepatutnya ayat yang betul, kedua-dua belah pihak yang bertelagah itu akhirnya berdamai di meja perundingan. Bertelagah, apa maksud bertelagah? Maksudnya dia tak bersependapat, bergaduh ataupun ada perselisihan faham. Bergaduh lah, senang faham. Okey, bertelagah. Okey, kita pergi ke seterusnya. Pada contoh yang ke-11, biasa salah dilakukan oleh murid. Ayatnya berbunyi, seluruh rahsianya sudah terbongkar, kata Tumiran kepada Herman. Sepatutnya apa? Betul ke perkataan seluruh? Kata bilangan yang digunakan salah. Sepatutnya semua rahsianya sudah terbongkar, kata Tumiran kepada Herman. Okey, kita pergi contoh yang terakhir sebelum kita pergi kepada latihan. Okey, sudah bertahun lamanya Cikgu Abdul Murad menghidap penyakit itu. Nampak macam betul ayat dia, tapi salah. Salahnya kat mana? Bukan salah di Liverpool. Salahnya kata bilangan bertahun. Sepatutnya ayatnya sudah bertahun-tahun lamanya Cikgu Abdul Murad mengidap penyakit itu. Okey, alhamdulillah kita dah habis tengok beberapa contoh kesalahan dan ayat yang dibetulkan. Sekarang ni cikgu akan bagi uji minda. Kita tengok sama soalan ni, kita jawab sama-sama. Okey, cikgu akan bagi 5 soalan saja. Pilihan jawapan ada disediakan pada paparan slide. Sila pilih jawapan yang paling tepat. Okey, kita tengok pada soalan yang pertama. Soalan yang pertama. Okey, tidak kosong.
Usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk memulihkan ekonomi negara. A. Beberapa, B. Pelbagai, C. Banyak, D. Setiap. Juga, apa jawapan yang paling sesuai? Okay. Usaha dilakukan. Okay. Cikgu jawab, jawapannya adalah B. Pelbagai usaha dilakukan oleh kerajaan untuk memulihkan ekonomi negara. Maksud pelbagai maksudnya banyaklah pelbagai ataupun berbagai usaha. Okey, so jawapannya adalah B. Pelbagai. Okey, tengok soalan yang kedua. Okey, pasaraya itu menawarkan harga murah kepada pelanggan. Tempat kosong mereka. Kepada pelanggan ke-1000 mereka. So jawapannya adalah ke-1000. Okey, kita pergi pada soalan yang ketiga. 40. Murid diwajibkan memakai lencana sekolah pada uniform mereka. A. Segala, B. Seluruh, C. Semua, D. Sekalian. Kamu rasa jawapannya apa? Senang kan soalan ni? Jawapannya adalah C. Semua murid diwajibkan memakai lencana sekolah pada uniform mereka. Okey, kita seterusnya kita pergi pada soalan yang keempat. Kakak menyediakan tempat kosong, pasang baju kurung baru pada hari raya tahun ini. A. 2 pasang, B. kedua pasang, C. kedua-dua pasang, D. berdua-dua pasang. Mana jawapan yang paling tepat? Jawapan yang paling tepat adalah 2 pasang. Okay. Kakak menyediakan 2 pasang baju kurung pada hari raya tahun ini. Okey. Soalan yang terakhir, berbunyi, kek buah itu dihiasi dengan A. segala, B. setiap, C. beberapa, D. setengah. So jawapannya yang tepat adalah C. Kek buah itu dihiasi dengan beberapa hiris buah ceri berwarna merah. Okey, alhamdulillah habis topik kita pada hari ini, iaitu topik kata bilangan. Okey, so kita tengok balik apa yang kita dah belajar ni adalah kata bilangan bagi kepada 6. Kata bilangan tentu, kata bilangan tak tentu, kata bilangan himpunan, kata bilangan pisahan, kata bilangan pecahan, dan terakhir sekali adalah kata bilangan tingkat. Alhamdulillah, bagi mengakhiri kita punya kelas pada minggu ini, kongsikan sedikit AMK dalam firman Allah SWT yang berbunyi, berlumba-lumbalah kamu mengerjakan amal yang baik untuk mendapat keampunan daripada Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang demikian ialah limpah kurnia Allah, diberikannya kepada sesiapa yang dia hendakinya. Allah sememangnya mempunyai limpah kurnia yang besar. Surah Al-Hadis ayat 21. Okay. Maksudnya, lumba-lumbalah kita dalam melakukan seberapa banyak kebaikan. Okay. Selagi kita hidup ni, kita lakukan banyak kebaikan. Ya, apa orang nak kata, kita lakukan berapa banyak bilangan yang kita nak lakukan, kita buat dulu. Okay. Selagi yang kita lakukan tu tidak menyalahi Islam dan tidak menyalahi undang-undang syariah. Okey, setakat itu insya-Allah kita lagi sebelum cikgu habiskan, cikgu ingatkan ada cikgu tinggalkan sedikit latihan dalam berbentuk slide. Mana jawab dalam slide saja. Kalau boleh jawab, dia akan terus bagi jawapan. Boleh semak sendiri. InsyaAllah kita berjumpa kembali dalam masa dalam kelas Bahasa Melayu bersama Cikgu Qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.